TV KPM. Road to Success SPM 2020 masih lagi bersama dengan saya, Akmal Nazri, dan juga anda semua selamat datang. Tadi kita dah belajar bagi subjek menservis penyaman udara bersama dengan Afiq Syazwan, dan sekarang ini pada petang ini kita nak tahu pula bagaimana untuk menjawab bagi subjek menservis peralatan elektrik domestik kertas 1. Baik, mungkin ada di kalangan murid-murid masih lagi nak tahu alamak macam mana nak buat ni. Mungkin ada topik-topik yang tak tahu nak tackle kan. Jangan risau, sekejap lagi anda tahulah macam mana nak menjawabnya dan seterusnya mendapat keputusan yang cemerlang. Baik, seperti biasa kita belum menang lagi, jadi sila patuhi segala SOP seperti sentiasa mencuci tangan, memakai pelitup muka di tempat awam dan menjaga jarak 1 meter. Saya pasti ramai pelajar-pelajar daripada SMK Jalan Bukit cukup banggalah dengan cikgu ni. Sebab apa? Katanya cikgu ni akan mengajak anda semua. Siapakah? Ini dia. Siapa yang berusaha, dia yang berjaya. Itu dia moto bagi cikgu kita pada petang ini. Ini dia, mempersilakan Cikgu Wan Nazra. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat petang semua. Katanya beliau ini mempunyai pengalaman sebanyak bukan 15, bukan 16 tetapi 17 tahun. Cikgu dah menjadi guru besar tau. Ke memang guru besar? Tak ada Cikgu, mungkin ramai yang masih lagi tak tahu ataupun mungkin tidak pernah mendengar lagi bagi subjek ini. Mungkin cikgu boleh terangkan secara ringkas. Bagi subjek ini, berapakah, macam mana nak menjawab ataupun adakah ianya sukar untuk mendapat keputusan yang cemerlang bagi subjek ini, cikgu? Okey. Terima kasih Akmal. Okey, untuk subjek ini sebenarnya subjek menservis peralatan elektrik domestik adalah salah satu daripada subjek dalam mata pelajaran vokasional yang ditawarkan oleh Kementerian Pendidikan Malaysia. Baik. Okey, basically kertas untuk peperiksaan SPM bagi subjek MPV cuma ada satu, tetapi dia mengambil masa 2 jam 30 minit untuk dihabiskan. Jadi kertas ni mempunyai 3 bahagian, bahagian A, B dan C. Sekejap lagi kita akan terangkan bagaimana yang sepatutnya peruntukan masa yang diperlukan oleh murid-murid dan apakah teknik-teknik yang perlu mereka pelajari semasa menjawab soalan nanti. Saya cuma memberi cadangan setelah diberi tunjuk ajar oleh guru-guru mereka, sebab minggu depan mereka akan menghadapi peperiksaan sebenar. Minggu depan? Bagi subjek ini 22 hari bulan. 22 hari bulan. Okey, itu kata daripada cikgu sendiri. Tapi cikgu, kita juga nak tahulah kan, pandangan pelajar mengenai subjek ini. Ada yang kata inilah subjek nak dapat A+, inilah dia. Tak tahulah betul ke tak. Jom kita tengok. Didik TV KPM. Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Nama saya Adana Sofilia binti Adnan daripada SMK Jalan Bukit. Saya merupakan calon SPM 2020. Bagi saya, MPED ini tidaklah begitu sukar kerana kita hanya perlu menghafal komponen-komponen asas. Kepada kawan-kawan yang mengambil subjek MPED, saya mendoakan agar kita semua mendapat result yang cemerlang di dalam SPM. Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Saya Nur Kizna Izni, merupakan calon SPM bagi tahun 2020. Bagi saya, subjek MPED ini iaitu menservis peralatan elektrik domestik sangat mencabar dan sukar sebab tidak ramai pelajar perempuan yang mengambil subjek ini. Tetapi kalau kita dapat cikgu yang betul-betul memberi kita faham dan kita sendiri yang usaha dengan kuat, insya-Allah kita boleh berjaya dengan cemerlang. Hai, Assalamualaikum. Nama saya Nusailah binti Sulaiman. Saya merupakan calon SPM tahun 2020. Bagi saya, subjek MPED ini boleh diperkatakan senang jika kita ingat formulanya dan dapat mudah faham jika kita memberi perhatian semasa guru sedang mengajar. Saya suka topik ini kerana kita dapat mengetahui lebih lanjut tentang elektrik.
Dan harapan saya untuk kawan-kawan saya ialah moga kita semua dapat menjawab dengan tenang dan mendapat keputusan yang cemerlang. Didik TV KPM. Itu dia, ada yang kata mencabar, ada yang kata senang je. Tapi cikgu memang tak ramai pelajar perempuan mengambil subjek ini Tak, untuk tahun ni je intake untuk di sekolah saya kita ambil lebih sikit. Selalunya pelajar lelaki yang ramai. So kali ni kita bagi peluang dekat yang pelajar perempuan pula. Sebab ni subjek ni khusus kepada peralatan yang berada di rumah. Baik, Jadi okey. mereka juga boleh buat. Ya, mereka juga boleh buat. Cikgu, seperti biasa kan, kami di sini di Didik TV mengamalkan segala protokol kesihatan dan menjaga SOP. Dengan itu, cikgu, mari saya pergi, saya nak bawa cikgu ni pergi ke kedai farmasi saya. Boleh, cikgu? Boleh. Untuk kita mencuci tangan menggunakan hand sanitizer dan sebagainya. Cikgu, saya pastikan apabila cikgu mengajar memakai pelitup muka, mungkin dia agak kurang macam lemas sikit lah kan? Tapi di sini jangan risau, kita pun dah okey tapi kita boleh buka. Jarak. Kita kena kekalkan jarak, cikgu. Kita boleh buka kita punya pelitup muka terlebih dahulu dan simpankan di tempat yang orang kata bersih lah. Janganlah campak-campak macam tu kan. Dengan sebab itu, cikgu, saya belanja cikgu ziplock. Cikgu boleh letak dalam ini. Okey. Dan saya boleh letak di dalam poket saya. Okey. Dan selepas itu, boleh cikgu? Boleh. Okey, kita pun dah simpan kita punya pelitup muka dan sekarang ni kita kena mencuci tangan menggunakan hand sanitizer. Silakan cikgu. Okey. Dan saya pun akan memakai juga. Boleh cikgu? Nanti saya tolong jaga Okey. Alright, kita basuh tangan. Okey. Sudah cikgu? Okey, cikgu, saya rasa ini baik cikgu peganglah. Takut nanti dia terbang-terbang. Ini Betul. Okey, alright. Baik, kita nak beristirahat dulu. Selepas ini baru kita akan sambung kita punya kelas kita lah kan. Okey, anda semua jangan ke mana semuanya. Selepas ini dalam Road to Success SPM 2020. Jaga baik-baik mas tu. Okey. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Ya, masih lagi menyaksikan Road to Success SPM 2020 bersama dengan saya Akmal Nazri. Baik, sebelum kita mulakan kelas kita, seperti biasa kita belum menang lagi. Jadi, seperti yang saya katakan tadi, sila patuhi segala SOP seperti sentiasa mencuci tangan. Macam ini. Di depan saya ada hand sanitizer. Jangan lupa kita kerap-kerap lah mencuci tangan kita. Okey, alright. Saya pasti ramai penonton-penonton ni dah tak sabar-sabar. Siapa pula pelajar-pelajar yang akan bersama dengan kita pada petang ini dalam sekolah pilihan hari ini ya? Nak tahu siapa? Katanya semua ni daripada sekolah cikgu SMK Jalan Bukit. Ini dia. Assalamualaikum. Semua perempuan terkejut saya. Okey, boleh buka mic semua? Buka mic. Apa khabar? Baik. Cakap. Cikgu, nak tanya siapakah murid-murid kita ni? Semua daripada SMK Jalan Bukit kan? Mungkin cikgu boleh perkenalkan apa murid kita ni? Okey, yang pertama saya memperkenalkan Najwa. Hai Najwa. Hai. Okey, yang kedua Amira. Okey, mana satu Amira? Amira dengar tak? Sweet girl nama dia. Okey, sweet girl. Okey. Yang ini? Okey, yang ketiga Kristina. Baik, Kristina. Okey, Nama dan pendek sebelumnya dia saya selalu panggil dia Kiss je. Memang bila saya kata Kiss tu, dia tiba-tiba dia tersedar. Nama glamour lah. Nama dia lah tu. Okey, yang keempat Suhaila. Okey, Suhaila, apa khabar? Hai. Okey. Baik. Yang bawah tu yang ada balon happy birthday belakang dia tu? Yang tu Adriana. Adriana Sofilia nama dia. Tapi saya add je sebab panjang sangat. Dia macam nama saya. Bila panjang kita panggil yang paling pendek paling depan. Add je nama dia. Oh, ingat panggil Filia ke apa bukan Okey, dan di sebelah hujung tu. Okay. Siapa tu? Dan yang terakhir Alia. Nur Alia. Okey, baik. Murid-murid semua dah bersedia ke untuk kita belajar bagi subjek menservis peralatan elektrik domestik? Dah. Okey, mereka pun dah bersedia. Saya pasti calon-calon di rumah juga dah bersedia. Cikgu pun dah bersedia nampaknya? InsyaAllah. Mari kita mulakan sesi pembelajaran kita petang ini. Dipersilakan cikgu. Okey.
Pertamanya saya perkenalkan diri saya dulu. Tadi Akmal dah bagi tahu nama Cikgu Wan. Betul. Tapi nama penuh Wan Nazrul Azwana binti Wan Jalal. Mengajar di SMK Jalan Bukit Kajang sejak tahun 2004. Sebab tu saya kata dah 17 tahun dan ni adalah tahun yang ke-18. Tahun ke-18. Masya Allah. Okey. Selama saya mengajar, saya terlibat dengan aktiviti yang dianjurkan oleh Kementerian Pelajaran Malaysia. Baik. Saya merupakan jurulatih utama kebangsaan untuk subjek menservis peralatan elektrik domestik. Dan juga salah seorang daripada panel penulis buku teks MPED tingkatan 4 dan 5 KSSM yang kita baru guna tahun ni lah, bermula tahun ni. Okey. So untuk subjek menservis peralatan elektrik domestik, kertas 1 akan dijalankan pada 22 Mac ni. Okey, kertas ni cuma 1 tapi mengambil masa 2 jam 30 minit. Lama, 2 jam 30 minit. Okey, so untuk yang ni ada 3 bahagian. Okey, bahagian A masa yang dicadangkan 50 minit. Baik. Okey, ni adalah soalan-soalan pendek yang terdiri daripada 10 soalan membawa markah sebanyak 50 markah untuk bahagian A. Okey. Mungkin cikgu boleh tekan dekat skrin. Okey. Silakan. Bahagian B pula dicadangkan 40 minit. Ada 3 soalan membawa markah 30 markah. Yang ni lebih sukar sikit daripada bahagian A sebab lebih kepada kemahiran mengaplikasi. Okey, dan bahagian C dicadangkan 60 minit walaupun 2 soalan yang membawa markah 20, tapi yang ni lebih kepada penyelesaian masalah dan kreativiti. Ataupun kebat lah kan orang panggil. Kebat lah. Bahagian C ni yang nanti akan menentukan diorang ni akan dapat A ataupun B ataupun C. Kalau tak jawab, rugilah. Maksudnya kita tak skor lah untuk subjek ni. Kalau C ni kita tinggal. Okey, so hari ni saya akan go through ketiga-tiga bahagian ni. So untuk yang mula-mula ni kita pergi ke bahagian A. Alright. Okey, soalan 1 untuk bahagian A ni lebih kepada modul 1 yang kita belajar masa mula-mula masa kita tingkatan 4 dulu. Okey, jadi ni adalah basic saja. Ni adalah contoh-contoh komponen pengujian yang mereka belajar di sekolah. Ada meter pelbagai, penguji tebatan dan ada panel ujian. Okey, sebab tu kat sini soalan 1 pun dia menggunakan apa ni? Apa meter apa yang kita guna kat sini? Meter pelbagai. Yes, betul. Kita guna meter pelbagai. Soalan ni rajah 1 menunjukkan pengujian beberapa komponen elektronik yang berada dalam keadaan baik. Dia kata alat ni semua baik. Dia nak tanya bacaan ni menunjukkan alat ni betul tak dalam keadaan baik. Pilih dan tandakan tik situasi pengujian komponen yang betul dan pangkah yang salah pada ruangan yang disediakan. Okey, Akmal. Ya, saya. Kalau dia kata tik, kita kena tanda tik. Okey. Kalau dia kata cross untuk yang salah, kita pangkah. Ada murid jawab, kat sini dia tulis betul. Dalam kotak ni dia tulis salah. Yang tu kita tak terima. Yang tu pemeriksa tak terima. Kalau sebab tu kita kena baca apa soalan dia. Kalau kita tik lah. Kalau dia kata cross, kita cross lah. Walaupun jawapan tersebut betul pun walaupun betul tapi tak boleh sebab dia tak mengikut kehendak soalan. Dengar Adriana. Dengar Adriana. Okey. So untuk soalan yang mula-mula ni dia dah tunjuk julat perintang, ada bacaan. So betul lah kan? Kes betul kes? Kes. Betul. Okey. Untuk yang ni kenapa salah? Sebab julat dia salah. Betul tak, Ed? Ed pandang apa tu, Ed? Okey. Julat dia kat situ salah. Jadi sebab tu dia keluar dia punya tu salah. Okey. Yang seterusnya yang ni untuk transformer. Transformer tunjuk dekat betul ke tak, Mira?
Mira, sweet girl. Sweet Sweet girl. girl. Betul, pandai. InsyaAllah A ni semua ni. Alia okey, Alia? Alia okey, Alia? Okey. Untuk yang fuse pun betul. Alright. Okey, untuk yang ni kenapa jawapan dia salah walaupun junat dia ohm, tapi kalau kita menggunakan meter pelbagai yang analog, positif dengan positif, negatif dengan negatif, sepatutnya dia tak menunjukkan bacaan. Tapi jarum ni sekarang tunjuk ada bacaan. Sebab tu kita pangkah kat sini. Salah. Okey, yang seterusnya diode. Okey, untuk LED ni pun betul lah. Positif dengan positif kat sini ada bacaan. Okey. Okey. Ada soalan? Ada soalan? Ada soalan? Tak ada. Okey, insyaAllah faham Okey, soalan yang seterusnya. Makin lama makin susah sikit. Betul. Sebab memang dibuat macam tu kan. Yeah. Mula-mula warm up dulu. Okey, Raja 2A menunjukkan gambar Raja blok pembakar roti dan selepas ni Raja 2B menunjukkan sambungan lita, komponen lita yang tidak lengkap. Okey, dia bagi tak lengkap, kita kena lakarkan. Sebelum tu kita tengok gambar Raja blok dia. Daripada L, daripada live pergi ke Swiss jumpelang, daripada Swiss kita ikut je ni arrow yang dia tunjuk ni. Okey. Supaya nanti di ruangan jawapan ni kita dah boleh nampak kita nak sambung ke mana. Kalau contoh tadi dari L pergi ke Swiss jumpelang, jadinya automatically yang mana? A ni pergi ke mana, Su? Suhaila? B, pandai. So A akan pergi ke B, Swiss jumpelang tadi pergi ke Swiss keperangan, kawalan keperangan F, G ke H. Okey. A ke B, D ke F, G ke sini. Okey. I pergi balik ke Swiss jumpelang ni, daripada Swiss balik ke neutral. Okey, tapi soalan ni tak suruh kita melakar saja. Walaupun dia beri bahagian untuk lakar, kita lakar siap-siap. Lepas tu baru kita jawab apa soalan dia. Dia tanya, menyambung titik A ke B tadi betul ke tak? Kalau cikgu tanya saya akan tanya mereka. Najwa. Betul tak, Najwa? Betul, cikgu. Betul, cikgu. Ya, Akmal yang tanya tadi. Okey. Lepas tu D ke F pun betul. Yep. E ke F salah. Okey, G ke H betul. Betul. Lepas tu I ke J pun salah sebab I tadi dia balik ke Swiss jumpelang. Okey. Okey. Setakat ni okey? Okey, cikgu, saya rasa mungkin mereka rasa alah mudahlah cikgu soalan ni. Cubalah bagi susah sikit. Soalan ni kan tingkatan 6 ke? Tingkatan 6 pula. Okey, nombor 3, Raja 3 menunjukkan kendalian satu peralatan elektrik yang tidak mengikut urutan yang betul. Okey. Alat elektrik tak ikut urutan, dia dah bagi langkah kendalian tapi tak ikut urutan. Kita dah nampak dia kata susun langkah kendalian. Tapi sebelum susun, kita kena make sure apa alat yang ditunjukkan ni. Sekarang nak susun tapi alat tak kenal. Okey. So dalam ni Alia terus lari. Alia ada terus lari. Dia cabut. Okay. Tak menjawab soalan ni. Apa peralatan yang ada kat sini? Siapa boleh tolong cikgu? Abang gambar ni, peralatan ni apa dia? POC. Ni dekat soalan dekat gambar ni. Ketuhar elektrik. Oh, mungkin dia lapar lah Adriana. Sebab tu dia sebut periuk nasi. Atau nasi tak masak lagi. Dah nampak dah ni ketuhar elektrik. Okey, sebelum tulis nombor, baca dulu. Okey. Langkah kendalian yang dia bagi, pasang palam pada soket dan onkan Swiss. Laraskan tombol pilihan. Laraskan tombol kawalan suhu. Buka pintu kaca ketuhar, masukkan bahan. Laraskan pemasa antara 10 hingga 15 minit. Kalau kita buat kek, kita dah on. Saya ajak Akmal pula nak guna ketuhar dengan betul, nak buat kek dengan betul. Saya tulis ni cikgu. Okey. Okey, kita dah pasang. Okey. Oven, biasanya memang dah adalah oven kan? Betul. Kita pasang Swiss dekat palam ni, kita terus masukkan bahan kek tu ke kita panaskan dulu oven ni? Kita panaskan oven dulu. Yes, nanti pandai. kuih tu dia tak naik.
Kalau tak kek ni bantat nanti. Betul. So prosedur pun samalah kat sini. Kita onkan kita pasang palam. Nombor 1. Ni palam 3 pin nama dia. Okey. Pada soket alih keluar. On switch di soket ni dulu. Lepas tu baru ada switch-switch yang dekat oven ni sendiri. Betul. Okey. Nombor 2. Laraskan tombol kawalan suhu. Nak panaskan suhu kek tu berapa? Sekarang buat 300 ke jadi kek apa? Kek rentung. bakar. Kek bakar tu betul terbakar. Bukan masak kek dah tu. Okey. Yang ketiga, laraskan tombol pilihan elemen. Pilihan dia ada 3. Kalau kita tengok dekat gambar tu, sama ada pemanas tu atas sahaja, bawah sahaja ataupun atas bawah. Tapi selalu kek kita pilih yang mana? Kalau kek kita akan pilih yang mana? Dia pilih yang sedang-sedang. Sedang-sedang. Atas bawah lah maksudnya. Ya, atas bawah cikgu. Okey, betul. So, yang keempat, baru laraskan pemasa berapa minit kita nak panaskan oven tu. Betul. Dia dah okey. Dia dah baru panas. kita buka pintu kaca ketuhar dan masukkan bahan yang kita nak masak tu. Ya. So, selesai untuk guna oven. Sebab tu tadi cikgu kata kena baca dulu. Apa langkah-langkah ni, baru kita nomborkan. Kalau dah nombor dulu baru baca, memang kita tak akan jumpa apa jawapan yang sebenar. Ya. Okey, nombor 4, makin lama makin dalam lah kita ni. Okey, Raja 4 menunjukkan litar kawalan lampu yang tidak lengkap. Lengkapkan sambungan. Dia dah bagi sikit sambungan ni tapi tak lengkap. Maksudnya kalau kita pasang switch S2 ke S1 ni, lampu ni masih tak menyala. Lengkapkan sambungan dengan melakar sambungan pendawaian switch 1 dan switch 2 untuk mengawal lampu 1. Ingat 2 switch kawal 1 lampu. Manakala switch S3 mengawal lampu 2 dan lampu 3. 1 switch kawal 2 lampu. Secara automatik anda memang dah tahu. Ni adalah switch 1 dan switch 2 ni adalah switch apa? Switch ada 2 jenis, satu hala, satu 2 hala. Kalau 2 switch kawal 1 lampu, Mira, switch apa Mira? 1 hala ke 2 hala? Dia tak buka mic. Switch 2 hala ke 1 hala? Kalau 2 switch ni kawal 1 lampu? 1. Tak. Switch? Mira boleh. 2. Switch 2 hala. Switch 2 hala. Okey. Beza switch 2 hala dengan switch 1 hala, sambungan untuk 2 hala ni ada 3. 1, 2, 3. Kalau 1 hala ada 2 tamatan sambungan dia. Okey, sekarang ni kita nak lengkapkan litar ni. Mula-mula konsepnya yang pertama macam cikgu selalu cakap, kita siapkan yang live dulu. Okey, live dia dah tunjuk dah. Daripada live masuk ke S1. Murid-murid di rumah pun tengok cikgu buat. Kita buat yang live dulu supaya kita tak bercampur. Kita buat satu-satu. Dia punya yang 3 ni ada neutral, live dengan bumi, dengan earth. So earth ni memang dah nampak dah siap. So live dah pergi ke S1, lepas tu S1 pergi ke S3 sebab S3 pun nak guna live juga. Okey, selepas tu ada 2 switch S1 dan S2. Macam cikgu selalu cakap, S1 dan S2 ni kita mesti sambungkan dulu. Okey, tengok dia sambungkan antara S1 dengan S2. Okey, S1 dengan S2 ni kawal siapa? Saila? Dia kawal lampu yang mana? Lampu 1. Pandai. Lampu 1. So, kita kontrol yang ni. Tapi, yang ni neutral dia sampai L1 saja. Okey, dah selesai dah yang bahagian S1, S2 kawal L1 ni. Sekarang ni S3 pula. Nak kawal L2 dengan L3. Mula-mula cek dulu wire neutral dia. Dah sampai L1. Tapi L1 ni kena pergi ke L2 pula. L2 dia dah cakap dah pergi ke L3. So neutral dia pun dah complete. Sekarang ni kita sambungkan supaya dia jadi S3 kawal lampu 3 dan juga pergi ke L2 sekali.
So, siap untuk lita lengkap. Ya. Okey. Cikgu explain nampak senang ya. Nampak senang. Dia orang pun sekarang dah rasa senang. Masa last year rasa susah sangat untuk bab pendawaian ni. Bagi kat saya ni cikgu, tak tahulah apa jadi dekat lampu tu, dekat switch tu. Sebab tu saya kata tahun ni kita bagi peluang dekat murid-murid perempuan pula yang buat benda ni. Dalam bengkel dia orang memang buat dekat papan. Dia buat wiring yang mini ni, ada switch, ada lampu semua, memang dia orang buatlah dekat bengkel. Baik. Sebab tu soalan ni keluar menguji balik kemahiran yang dia dah sedia ada di bengkel. Okey. Okey. Dan soalan seterusnya. Boleh sambung semula? Boleh. Ada sambung? soalan ke untuk menanyakan kepada cikgu? Ada soalan 4? Tak ada. Faham Okey. Okey. So soalan nombor 5. Okey, yang ni senang je. Yang ni kod penyambung tambahan. Lagi senang daripada yang tadi. Rajah 5 menunjukkan komponen kod penyambung tambahan berkembar. Lengkapkan lakaran sambungan. Dia kata lengkapkan lakaran sambungan. Sekarang ni, dia dah tolong sambungkan antara dua soket ni. Jadinya, kita nak sambung palam 3 pin ke soket alih keluar. Okey. Mula-mula live dulu. Okey. Ni daripada sini kabel mudah lentur. Ni macam extension yang kita guna tu, yang kita guna kat rumah, cuma versi yang dia compactkan supaya nampak kat sini pendek. Faham. Ni plug kan Akmal. Okey, ni wire tu sepanjang-panjangnya tapi dia pendek kan. Lepas tu ni adalah soket tempat kita nak masukkan palam yang baru. Extension cord lah ni sebenarnya. Okey. Okey. So untuk yang ni, kita kena tengok dia ada coding color. Ni cikgu bagi contoh, soalan ni black and white. Tapi untuk soalan periksa sebenar, dia dah siap ada color dekat kabel ni. Kabel ni akan jadi color. Okey, contoh dia bagi merah, hitam, hijau. So, murid-murid kena ingat, merah adalah untuk live, hitam untuk hitam untuk neutral dan hijau untuk bumi. Okey. Alia nak jawab ke Alia tadi? On mic tadi? Okey. So, yang merah kita sambung ke live. Yep. Lepas tu yang ni sambung ke neutral. Sebab dia ada dua sambungan. So, automatik lah daripada hujung sini ke pangkal sini, awak sambungkan. Okey. Yang hijau pergi ke earth. So, lengkaplah untuk soalan ni. Sebab tu saya kata soalan ni senang je. InsyaAllah boleh buat kan? Boleh buat boleh semua? Buat? Boleh. Boleh. Okey. Macam choir, seorang jawab semua. Boleh. Okey. Untuk soalan nombor 6, yang ni pun sama konsep dengan yang tadilah, yang tadi. Cuma kat sini dia bagi komponen, lepas tu dia suruh awak lakarkan je dia punya sambungan tu. Yang ni kalau kita murid-murid ni semua memang dah kenal sebab masa modul 1, modul 2, masa awal-awal dulu dia dah diperkenalkan dengan komponen-komponen ni. Okey. So memang insya-Allah dia memang boleh ikut berdasarkan board tadi. Okey. Dia just lakarkan, lengkapkan beberapa sambungan komponen yang tidak lengkap. Ada yang dia dah bagi, yang merah ni yang tak lengkap, dia orang akan lengkapkan berpandukan kepada benda ni. Okey. Dan soalan seterusnya, Rajah 7 menunjukkan pengukuran nilai voltan AC pengubah menggunakan meter pelbagai. Dekat bengkel, kita memang ada pengubah yang kecil ni kan? Ingat tak? Ingat tak kita guna yang ni? Okey, dia ada voltan masukan dia berapa? Berapa Su voltan masukan dia? Berapa? 240. Dan lepas tu kat keluaran dia, yang ni pengubah kuasa perendah. Jadi ada 12, tengah-tengah kosong. Lepas tu 12. Betul tak? Betul tak? Betul. Betul. Okey. Cuma kat sini dia label A, B, C, D, E. Okey. Yang ni pun insya-Allah dia orang dah tahu dah. Baik. Okey. Antara D dengan E, cuma ingat kat sini label je. Label yang dia dah tunjuk tu, C, D dengan E tu, kat sini 12, 0, 12. So, kalau kata A dengan B ni berapa? Alia, kita tanya Alia. Add. Atau add. 12 sebut.
Tak, yang ni, yang masukkan antara A dengan B yang sambung ke palam 3 pin ni. Berapa? 24 volt. 240 volt. Tu 240 dekat situ dah tunjuk 240 Betul lah volt. cikgu, dia lapar sebab tu dia sebut perut nasi tadi. Okey. Antara C dengan D 12 volt. Okey. D dengan E berapa, Najwa? Najwa? 12 volt. Oh, Pandai. D dengan semangat, E 12 12. volt. Yeah. C dengan D, Mira? Mira? C dengan D 12. C dengan E, sorry. C dengan E 12 campur 12. Pandai. 24. Ya. Okey, Nampaknya so Kristina memotong Mia. okey, so untuk soalan automatik dia dah tahu antara D dengan E 12 volt. Antara A dengan B tadi yang Ed jawab 240 volt. C dengan D 12 volt. E dengan C 24. Cuma A dengan C dia cross antara masukan dengan keluaran. So kita akan dapat dapat ni tak, bacaan tak? Tak dapat. Kita dapat ini. Dia meter tu tak gerak. Jadi infinity ataupun kosong awak boleh jawab kat sini. Okey. So diorang pun dah tahu dah untuk bahagian A. Ada apa-apa soalan tak, Akmal? Kalau daripada saya, semestinya mungkin saya akan tanya kepada mereka, ya. Ada apa-apa soalan untuk menanyakan kepada Cikgu Wan? Tak ada. Tanyalah. So untuk bahagian A ni, okey? Okey, Cikgu. Semua okey ni? Semua okey. Nak sambung lagi ke? Boleh ke? Boleh. Mungkin saya rasa kita berhenti rehat dulu, Cikgu lah. Okey. Sebab saya pun dah terikut dah Adiana sebab asyik cakap mungkin. Kita nak tunggu dulu Adiana pergi ke dapur untuk masak nasi menggunakan perut nasi barunya. Selepas ini kita akan sambung balik kelas kita dalam Road to Success SPM 2020. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Jawab dengan tenang. Itu dia kepada calon-calon SPM. Nanti anda mengambil apa-apa sahaja subjek, sila jawab dengan tenang. Alright, masih lagi menyaksikan Road to Success SPM 2020 bersama dengan saya dan juga Cikgu Wan. Yeah. Cikgu, saya pasti sekarang ni kita dah masuk ke bahagian B katanya, ya? Betul. Jadi silakan, Cikgu. Okey. Saya harap murid-murid di rumah masih lagi kekal di depan TV sebab kita akan ke bahagian yang lebih sukar daripada yang tadi. Yang tadi tick cross, sambung sikit-sikit, buat bagi nombor je kan. Kali ni kena perah otak sikit lah. Sebab kita nak menulis ni dan nak kena fikir. Okey, yang ni bahagian B ni dia lebih kepada pengalaman lama, dah belajar di bengkel tetapi situasinya berlaku di tempat lain. Okey. Contoh, nombor 1. Kipas siling di bilik tidur tiba-tiba berhenti berpusing. Alamak. Walaupun bekalan elektrik ada. Kalau bekalan elektrik tak ada, memang tak ada isu lah. Memang tak ada elektrik lah maksudnya. Okey. Kenapa tiba-tiba kipas tu berhenti berputar? Ada orang tutup, Cikgu. Ada orang tutup? Okey. Kalau ada orang tutup, tak apa. Okey. Kalau tiba-tiba tertutup dengan sendiri? Saya akan keluar rumah, lari rumah, Cikgu. Okey. Tapi sekarang isunya tak ada orang tutup. Okey. Switch tu tak disentuh. Tapi tiba-tiba kipas tu berhenti. Nyatakan dua kemungkinan kerosakan yang berlaku. Ya. Okey. Jawapan Akmal hampir tepat. Apa dia? Lari rumah? Mula-mula kita nak check kat mana dulu? Swiss dia? Yes, betul. Kemungkinan dia dekat Swiss dulu. Mungkin ada short. Mungkin ada short. Lepas tu kalau kipas yang biasa, selepas Swiss tu, atas Swiss tu ada apa? Atas Swiss tu? Kalau kipas, Okey. ada kalau yang bukan remote lah. Kita tak cerita yang remote lah ni. Okey, itu Mak Cikgu punya kipas. Tu kipas zaman baru memang remote. Okey. Atas Swiss ada apa? Atas Swiss ada apa, Alia? Ada apa, Alia, atas Swiss? Tempat yang kita nak tukar-tukar kelajuan dia tu, kita panggil. Ni dia. Cikgu dah tunjukkan ni. Ni, nama dia alator kipas. Benda ni rosak pun ada kemungkinan menyebabkan kipas tu berhenti. Sepatutnya kat sini kita akan pilih kan. Kalau kat sini kita pilih kosong, kipas tu berpusing tak walaupun switch tu on. Melainkan angin kuat, Cikgu. Kecuali awak tiup sendiri mungkin dia akan berpusing. Tapi kalau benda ni rosak pun, kipas tu akan berhenti berputar. Okey. Dan
Selepas tu baru kita fikir yang lebih jauh daripada Swiss ni. Mungkin motor dia rosak. So dia nak dua je. Ada pelbagai kemungkinan. Awak jawab dan awak tulis je apa-apa yang terlintas di fikiran awak mengenai kipas ni. Asalkan jangan cakap bilah kipas rosak. Bilah tu rosak memang kipas tu tetap akan berputar. Okey, so dua kemungkinan sama ada Swiss dekat yang tadi tu. Okey. Ni Swiss single pole SPST ni, Swiss hala ataupun regulator kipas ni, alat atur kipas ataupun motor dia. Dia kat sini ada dua markah sahaja, tapi awak boleh tulis sebanyak yang awak ingat lah sebab ni adalah peperiksaan yang akhir dah mengenai apa yang awak dah belajar 2 tahun ni. Hari Isnin tu adalah hari akhir dah. Jadi semua yang terfikir semua tulis je. Yap. Okey. Dia kata kita dah detect dah tadi. Okey. Sesuatu dah rosak. Huraikan langkah-langkah untuk mengesan dan membaik pulih kipas siling tersebut. Sebab tu saya kata dia orang ni hebat. Perempuan ni nak kena panjat, nak kena tukar kipas tu. Ya. Kenapa cikgu pandang saya, cikgu? Saya pun pandai tau, cikgu. Okey. So, kita huraikan. Nombor 1, of course, kita kena matikan Swiss dulu. Walaupun dia dah mati, Swiss tadi kita tak matikan. Untuk keselamatan, mesti matikan Swiss tu dulu. Betul. Okey. Regulator fan tu setkan ke kosong. Okey. Lepas tu, buka dan buraikan kipas siling daripada siling tu. Ambil spana semua. Kena buka, turunkan kipas tu. Lepas tu, yang Swiss pun kita keluarkan daripada dinding tu. Kita kena buka. Diorang semua dah belajar. Jangan risau, Akmal. Akmal nampak macam susah. Tapi pada diorang benda tu tak susah. Yang penting, cikgu, kipas di rumah Kristina berjalan. Itu yang paling penting. Betul tu. Nampak kipas tu. Kipas tu nampak atas dia tu. Berpusing-pusing, terpusing-pusing. Okey. So, menguji keterusan Swiss dan regulator menggunakan meter pelbagai. Ni yang cikgu kata tadi. Modul 1 dah ajar peralatan ujian. So, peralatan ujian ini dia nak guna balik kat sini. Awak sebut kat sini, menguji keterusan guna apa? Kalau penguji tebatan, menguji ketebatan. Jadi kena matching. Jangan menguji keterusan Swiss menggunakan penguji tebatan pula. Sebab nanti tolak markah kat situ. Okey. Nombor 4, menguji keterusan motor menggunakan meter pelbagai. Tapi motor kita uji keterusan dan kita juga uji ketebatan dia. Guna penguji tebatan. Kalau rosak, kita gantikan peralatan ni dengan yang baru. Lepas tu pasang semula. Dah ganti baru kan? Yang rosak-rosak tadi semua dah ganti baru. Pasang semula kipas dengan kemas. Lepas tu last kali jangan lupa buat uji lari. Uji lari ni test run. Tapi uji lari dan amalkan langkah-langkah keselamatan. Okey, ada soalan? Ada soalan? Su, ada soalan Su? Tak ada. Tak ada. Tak apa, abang dah tolong jawabkan dah. Okey, kita ke soalan seterusnya. Nyatakan satu langkah keselamatan. Semasa kerja baik pulih dijalankan. Ni adalah kerja-kerja elektrik. Kita kena ingat, bila kita kerja elektrik, paling utama nombor 1 apa? Kis? Kis yang kipasnya berjalan? Tak dengar. Tak dengar, Kis. Boleh lagi sekali? Pastikan tangan sentiasa kering. Yes. Kerja elektrik tu adalah yang utama. Tangan mesti sentiasa kering. Ada banyak pilihan jawapan. Pandai dia pilih yang nombor 1. Ya. Macam dah tengok dah soalan ni kan, cikgu? Tak, memang praktisnya memang setiap peralatan memang ni adalah langkah-langkah keselamatan. So awak hafal je, murid-muridnya kat rumah pun awak hafal je semua langkah-langkah keselamatan ni. Kalau dia bagi satu markah. Kalau dia bagi dia nak banyak markah yang awak dapat. Okey, pakai pakaian yang bersesuaian. Kalau nak panjat bumbung, jangan pakai kain batik pula. Nak panjat bumbung, nak panjat siling tu kan. Pakai yang bersesuaian. Pakai sarung tangan, jangan bergurau, jangan bermain. Awak nak panjat tangga. Kalau ada adik-adik kat bawah, kat mana-mana, tak boleh bergurau. Lepas tu, kalau benda tu di bengkel, pakai kasut getah. Kalau ada tali leher, masukkan. Lepas tu buat kerja dengan hati-hati. Okey. Habis untuk nombor 1. Jadi saya harap anda semua masih bersama-sama dengan saya. Murid-murid yang kat rumah pun, saya harap anda semua faham
dan boleh menjadikan benda apa yang cikgu sampaikan hari ini sebagai guideline untuk menjawab soalan nanti. InsyaAllah. InsyaAllah. Okey, soalan seterusnya nombor 2. Soalan komputer ni tak ramai murid yang favor. Okey, tapi soalan tetap akan keluar, favor ataupun tak, awak tetap kena belajar dan mahir. Okey. Okey, sebuah komputer apabila dihidupkan didapati terdengar bunyi bip panjang diikuti dengan 3 kali bunyi bip pendek. Okey. Okey, bila kita pasang desktop, dia memang ada indikator bip tu. Okey, sama ada bip panjang, bip pendek, 3 kali bip pendek. Okey. Nyatakan 2 kemungkinan kerosakan. Kalau 3 kali bip pendek ni memang insya-Allah kita akan tahu benda tu adalah berkaitan dengan monitor, dengan display. Selalunya dia disebabkan oleh ni VGA card ni. Okey. So dia punya ni sama ada benda ni rosak ataupun kabel VGA yang disambung pada monitor tu longgar ataupun tercabut. Okey. Okey. Kita dah tahu benda ni. Cikgu boleh tunjuk dekat kamera cikgu. Tunjuk dekat. Okey. Ini dia. Ni contoh VGA card yang disambungkan pada slot AGP. Yang cikgu bawa ni slot AGP. Yang ni model lama. Untuk yang sekarang ni, komputer sekarang biasanya dia guna motherboard yang memang dah integrated. Kalau integrated, VGA port ni rosak, kita kena beli ekstra, kita kena sambung dekat motherboard tu. Boleh pilih nak AGP ataupun PCI. Okay, macam jual benda ni pula. Itulah. Okey. So, soalan seterusnya dia tanya, dah tahu dah benda tu rosak. Macam mana anda dapat huraikan bagaimana anda dapat membaiki kerosakan yang dinyatakan sehingga komputer boleh berfungsi. So, kita ceritalah. Kita matikan semua switch, kita tanggalkan semua kabel, buka casing, baringkan elok-elok atas meja, lepas tu buka casing. Lepas tu buka yang sedia ada, yang dah rosak ni buka. Lepas tu pasang yang baru dan last sekali macam biasa, pasang semula kabel, pasang balik penutup casing dan uji lari. Okey. So selesai untuk soalan yang tu. Yang ni key soalan favorite untuk hampir semua murid-murid MPED, dia memang akan aim dekat soalan ni. Soalan ni adalah soalan mengira. Sama ada membaik pulih peralatan ke, membaiki komputer ke, tapi apa-apa pun dia berkaitan dengan kira kos untuk komponen-komponen yang dia dah repair. Rakan anda meminta anda untuk membaik pulih peralatan elektrik di beberapa homestay miliknya. Okey. Jadual 1 menunjukkan senarai harga komponen yang perlu diganti bagi tujuan tersebut. Mula-mula tengok kuantiti ni. Kadang-kadang tak semuanya 1. Ada yang 3. Dan harga seunit. Kalau 3, nanti nak kira jumlah dia, kena darab dengan 3 lah kan? Betul. Betul, Kemal. Kalau 2? Kita darab 2. Pandai. Okey, kita darab dengan 2. Lepas tu, dah tengok, kena tulis dia punya semua ni. Yang macam tadi, kita copy je. Jumlah kos komponen, sebab dia nak jumlah kos komponen, 1 darab berapa, tambah 1 darab berapa ringgit, tambah 1, ada yang darab 2, darab 3, ada yang darab 2. Darab 2. Okey. So, kat sini dapatlah jumlahnya RM267.50. Yang ni insya-Allah mereka semua dah mahir lah yang untuk bahagian ni. Cuma cikgu nak ingatkan awak kena tulis ni supaya awak tak hilang markah. Kat sini membawa markah 1, 1, 1. Ada 3. Kalau awak skip, awak akan hilang markah. Okey. Soalan 2, kos keseluruhan sekiranya upah dia minta 140 dan overhead ni yang kita test semua RM35. Jadi kita kena tulis formula dia. Kos keseluruhan sama dengan kos komponen tambah kos upah tambah kos overhead. Okey. So semua sekali adalah RM442.50. Dan yang akhir dia tanya kalau kita nak keuntungan sebanyak 20%. Pun kena tulis. Ikut je. Kalau dia kata harga dikenakan, awak salin. Harga dikenakan. Kalau dia kata jumlah keseluruhan, awak tulis je jumlah keseluruhan. Sama dengan kos keseluruhan tambah keuntungan 20%. Dah kira semua. Dan ni dia buat kurungan. So akhir sekali awak akan dapat RM531 untuk keseluruhan selepas dapat 20% keuntungan. Ada diskaun cikgu?
Tak ada, ni memang nak untung je. Tak ada diskaun. Mana tahu kalau cikgu ni ada boleh saya dapat diskaun ke apa, tak ada cikgu. Tapi soalan bagus. Kalau dia nak diskaun 20%, kita kena tolak kat sini. Okey, nampak saya mengambil subjek ini ya cikgu. Jadi cikgu, terima kasih banyak-banyak cikgu bagi subjek kita pada petang ini iaitu menservis peralatan elektrik domestik kertas 1. Kita juga ingin ucapkan terima kasih kepada murid-murid daripada SMK Jalan Bukit yang sudi bersama dengan kita juga pada petang ini dan juga Cikgu Wan. Thank you so much. Alright, kepada anda semua selamat maju jaya. Saya ucapkan kepada anda yang akan mengambil subjek ini, insya-Allah akan mendapat keputusan yang cemerlang. Kita jumpa lagi. Saya Akmal Nazri, semua dalam Road to Success SPM 2020. Assalamualaikum. Didik TV KPM. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Suzilawati binti Darus, ibu kepada pelajar Adriana Sofilia binti Adnan, pelajar daripada Sekolah Menengah SMK Jalan Bukit Kajang, ingin mengucapkan selamat maju jaya kepada semua pelajar-pelajar yang menduduki peperiksaan SPM pada tahun ini. Semoga beroleh keputusan yang cemerlang. Terutamanya kepada anak anda saya Adriana Sofilia, mama yakin insya-Allah Adriana akan melakukan yang terbaik. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Faizatul Akmal binti Zainal Abidin, ibu kepada Nur Kristina Izni binti Muhammad Fadisha dari Sekolah Menengah Kebangsaan Jalan Bukit 1 Kajang yang sedang menghadapi peperiksaan SPM pada tahun ini. Selamat maju jaya dalam menduduki peperiksaan dan lakukanlah yang terbaik. Sekian. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan selamat sejahtera. Saya Puan Hajah Roslina binti Cik Omar Elias Talib, Pengetua Cemerlang SMK Jalan Bukit, mengambil kesempatan ini mengucapkan selamat menghadapi mata pelajaran MPED kepada calon-calon SPM 2020 SMK Jalan Bukit. Kepada anak-anak SMK Jalan Bukit, Bonda percaya anda dapat mengekalkan prestasi MPED yang begitu cemerlang dengan 100% lulus, mencapai grade purata di bawah 4.0 dan ramai yang mendapat grade A sehingga dinobatkan sebagai mata pelajaran cemerlang daerah Hulu Langat. Selamat maju jaya kepada anak-anak MPED seluruh Malaysia.